Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجه هذه المعاني حتى نطلع على خطية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat rahimahullahu taala yang saya kasihi, lagi diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ke hadirat Allah kerana pada saat ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengorbankan masa rehat kita, masa hujung minggu kita, untuk sama-sama kita menjalankan ibadat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disabdakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajipan di atas laki-laki dan perempuan yang muslim. Kemudian alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah kerana diberi taufik untuk sama-sama kita bersyukur dengan nikmat waktu yang diberi oleh Allah, seperti mana firman Allah taala, wal asri. Waalaikumsalam. Mic tadi off. Mic tadi mic. Mic bateri. Seperti mana firman Allah taala, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya demi masa, demi waktu. Demi waktu. Waktu ni usia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, demi waktu, sesungguhnya demi masa itu, innal insana, sesungguhnya manusia itu, lafi khusrin, sesungguhnya di dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus solihat, kecuali, makna melainkan golongan yang tak rugi dengan nikmat waktu yang diberi oleh Allah. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yakni yang percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, percaya dengan kitab-kitab Allah, hari kiamat, qada qadar, beriman dengan segala perkara yang dibawa datang oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa alladhina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Apa maksud amal soleh? Makna amal yang tepat, amal yang betul, amal yang menempati syariat, amal yang mengikut syarat-syarat dan rukun. Ini makna amal yang diterima oleh Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan amal yang soleh. Tak semestinya solat kadang, tak semestinya solat kita tu amal soleh. Tak semestinya majlis ilmu kita tu jadi amal soleh. Tak semestinya sedekah kita jadi amal soleh. Walaupun pada zahir rupanya menunjukkan dibangsakan kepada akhirat. Tetapi sekiranya kita membuat amal-amal ibadat tadi menyalahi syarat-syarat dan rukun-rukun, maka dia tak termasuk dalam kata amal soleh. Bahkan dia termasuk dalam amal yang taleh. Amal taleh makna amal yang ditolak oleh Allah, amal yang tak baik. Contoh, kita dalam majlis ilmu begini, timbul rasa dalam hati kita ujub. Mana berasa kita lah orang yang baik, berasa kita lah orang yang hebat, berasa kita lah orang yang soleh, berasa kita lah yang alimnya dan sebagainya. Maka amal kita walaupun pada zahir nampak macam program ilmiah, walaupun nampak macam program ilmu, program akhirat, tetapi sebenarnya dia termasuk dalam kata amal taleh, amal yang tak diterima oleh Allah dengan sebab niat kita tadi. Contoh, niat kita ujub, takabur, riya dan sebagainya, dengan sebab amal yang kita buat, jadi amal tadi jadi taleh. Solat kita jadi taleh, amal solat kita jadi solat yang tidak diterima oleh Allah. Contohnya, kita solat dalam keadaan tidak menempati syarat-syarat dan rukun. Kita solat dalam keadaan hati kita ujub, riak, takabur dan sebagainya.
Kita solat dalam keadaan akidah kita tak betul terhadap Allah, maka walaupun rupa bentuknya solat, tetapi di sisi Allah tetap dikira sebagai amal yang toleh, amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itulah menjadi kewajipan bagi diri kita laki-laki dan perempuan menuntut ilmu untuk nak memastikan amal yang kita buat tadi itu bertepatan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam firman Allah Taala yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu dapat beribadat kepada Allah. Walaupun perkataan itu begitu ringkas, ibadat, tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat, tetapi perkara yang bersangkut paut dengan ibadat itu adalah ilmu. Jadi kata ulama, wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sesiapa yang beramal ibadat, solat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, wakaf, cari nafkah yang halal, bi ghairin ilmin, dengan tidak ada ilmu, mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugilah orang yang beramal tetapi tidak mahu menuntut ilmu. Rugilah, sangat-sangat rugilah. Kerana pada waktu hidup mereka beramal tetapi tidak ada dapat balasan daripada Allah dengan sebab amalnya menyalahi dengan apa yang diperintah oleh Allah. Sebab tu jangan sekali-kali kita meninggalkan ilmu. Belajarlah seminggu sekali ke, seminggu 2 kali ke, 2 minggu sekali ke, ikutlah. Yang pastinya jangan meninggalkan ilmu. Tak nanti kita rugi. Di antara golongan yang akan menyesal di hari kiamat adalah orang yang waktu hidupnya tidak mahu menuntut ilmu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mana orang yang berpesan-pesan di atas kebenaran, yang berpesan-pesan di atas kesabaran. Inilah orang-orang yang tidak termasuk di dalam kata orang yang rugi. Sebab itulah kita nak buat program yang macam ni. Supaya kita termasuk dalam kelompok tu, supaya kita terselamat daripada kelompok yang Allah Ta'ala dah bersumpah dah, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah demi waktu manusia itu rugi. Siapa yang rugi tadi tu? Yang tak beriman, kemudian yang tidak buat amal soleh, yang beramal tapi amalnya ditolak. Ini masuklah dalam golongan tadi tu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi semuanya kita dapat buat majlis kita ilmu macam ni seminggu sekali pun semata-mata dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bacakan kitab kita yang pertama, Penawar Bagi Hati, insya-Allah. Muka surat apa Penawar Bagi Hati? Ini. Tak pula tiga. Muka surat apa? 102. Betul ke Paman? Soalnya orang yang baca, mula nak baca. Saya Paman tak datang lah hari tu. Mamat lah datang hari tu. Suruh apa? Kali empat ni kita boleh. Sama lah. Kalau ikutkan aku punya kitab ni, Apa ni? 99. Cepatlah masa berjalan ni. Kendali dengan berjalan 248. Betul-betul lah. 101 je lekap jadi. Okey. Betul kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alang-alang dah datang, kita jagalah niat kita, jagalah adab kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat. Walaupun dalam masa yang singkat, kalau dapat ilmu yang manfaat berkat, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi pakat-pakat tumpukan perhatian. Dah korban masa datang jauh-jauh kan. Jadi insya-Allah kemudian katanya musannif, ambil muka surat 100 tu. Muka surat 100 tu perenggan akhir. Dan ada pun bahawasanya dengki itu. Tak payahlah off. Suara saya pun. Suara dia Ustaz. Tak payah. Boleh lebu kalau. Dan ada pun bahawasanya dengki itu. Jadi dengki ni sifat hati. Jadi kita kena kenal dengki itu apa dia. Dengki ni kita kena kenal. Kadang-kadang kita sebut dengki tapi kita tak tahu sebenarnya dengki itu apa.
Jadi dengki itu maksudnya ada keinginan di dalam hati supaya hilang nikmat yang ada pada orang lain. Timbul keinginan dalam hati, ada keinginan dalam hati supaya hilang nikmat yang ada pada orang lain. Sama ada nikmat yang bangsa keduniaan ataupun nikmat yang bangsa akhirat. Padahal orang tu tidak menyalahgunakan nikmat tadi tu. Makna dia menggunakan jalan nikmat tadi kepada jalan yang betul. Tiba-tiba ada dalam hati kita perasaan supaya nikmat tu hilang. Itu yang dimaksudkan dengan dengki, yang hukumnya berdosa besar dan yang mengakibatkan terbatal segala pahala amal ibadat seperti api memakan kayu kering, katanya Nabi SAW. Sebab tu kita kena kenal dengki tu. Kalau tak, kita tak akan jumpa penyakit tu dalam hati kalau kita tak kenal dia. Jadi kita semaklah diri kita, ada tak dalam hati kita perasaan yang macam tu terhadap orang lain. Contohnya Abang Mat Haji Rahmat kita duk niaga karipap contohnya. Maju bukan main lagi, masyhur, diviralkan. Kemudian Abang Mat Haji kita menggunakan nikmat tadi tu hasil daripada perniagaan ni kepada jalan yang baik. Dia tak buat benda mungkar. Dia gunakan nikmat tadi ke jalan-jalan yang Allah redha. Tiba-tiba dalam hati saya timbul perasaan, mudah-mudahan terlongkop hauplah perniagaan dia. Makalah inilah yang dimaksudkan dengan dengki. Hukumnya dosa besar. Saya pada waktu itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala pahala amal saya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penyakit dengki. Baik, contoh lain. Itu satu. Yang kedua, ada si Polan ni. Dia berniaga, dia mewah hidup dia. Tiba-tiba dia menggunakan nikmat kekayaan tadi kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menggunakan harta benda dia untuk buat maksiat contoh. Timbul dalam hati saya, mudah-mudahan merudumlah perniagaan ni. Sebab apa timbul macam tu? Niat saya timbul perasaan macam tu kerana saya tak suka dengan penyalahgunaan nikmat tadi tu. Bukan saya tak suka dengan perniagaan dia, bukan saya tak suka dengan keuntungan dia. Saya tak suka digunakan nikmat tu kepada perkara yang Allah benci. Maka timbul dalam hati saya, mudah-mudahan perniagaan dia jadi terlongkop lah. Mudah-mudahan. Sebab apa terlongkop? Mudah-mudahan dia tak dapat nak menggunakan lagi nikmat-nikmat tu kepada perkara yang Allah benci. Baik, adakah kategori ini, dengki yang kedua tadi tu, termasuk dalam hukumnya haram dan menghapuskan pahala amal? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Kerana apa? Kerana saya membenci penyalahgunaan nikmat tu. Bukan saya benci nikmat tu, saya benci penyalahgunaan nikmat tadi tu. Contohnya pada satu ketika dia bertaubat kepada Allah. Dia tak buat lagi dah benda-benda mungkar dengan harta benda yang dia dapat tadi tu. Maka serta-merta hilang dah perasaan tu dalam hati saya. Contoh dia dah taubat, dah kembali kepada pangkal jalan, hilang dah. Tak ada dah saya menginginkan hilang nikmat. Itulah tanda dengki yang tadi tu, namanya dengki yang harus tadi tu. Hukumnya tidak berdosa, harus saja. Tiba-tiba si Polan tadi dah bertaubat, dah kembali kepada pangkal jalan. Saya masih lagi menginginkan, mudah-mudahan terlongkoplah dia punya perniagaan. Mudah-mudahan rosaklah motor dia tu. Ada motor pergi tempat maksiat, bawa benda-benda maksiat contoh. Tiba-tiba dia dah taubat, masih lagi perasaan macam tu ada dalam hati saya. Inilah menunjukkan sebenarnya busuk hati saya, tak suka tengok nikmat tu ada pada orang tu. Bukan saya tak suka dengan penyalahgunaan nikmat, tapi saya benci dengan nikmat tu. Maka pada waktu tu hukumnya berdosa besar, pahala saya dihapuskan oleh Allah. Semua pahala, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah semua dipadam oleh Allah. Nabi dah bersabda dah, Nabi dah bagi tahu as-sadiqul masduq, Nabi yang benar, lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam sabdanya, penyakit dengki itu menghapuskan segala pahala amal ibadat seperti api memakan kayu kering. Macam mana api memakan kayu kering, Nabi menggambarkan supaya kita faham akibat bahaya mudarat dengki tadi tu. Nabi kata seperti api memakan kayu kering, tak tinggal apa dah. Jadi segala pahala amal kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajiblah kita bertaubat kepada Allah sekiranya dalam hati kita ada penyakit dengki tadi. Contoh kita dengki dengan pangkat dia,
Contoh pangkat, dia ada pangkat, dia menyalahgunakan pangkat dia. Dia menggunakan pangkat dia untuk buat benda-benda mungkar. Timbul perasaan mudah-mudahan tukarlah orang lain, mudah-mudahan dijatuhkanlah pangkatnya. Maka ini hukumnya harus, kerana kita membenci penyalahgunaan pangkat, bukan dengki pada pangkat tadi tu. Contohnya orang yang berpangkat tadi bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, dia tidak menyalahgunakan lagi pangkatnya, maka hilanglah perasaan tu dalam hati. Itulah menunjukkan dengki tadi harus. Tapi kalau dia dah kembali kepada pangkat jalan, masih lagi saya menginginkan pangkatnya jatuh, pangkatnya turun, mana itu penyakit hati saya yang menyebabkan saya dibenci oleh Allah. Sebab tu dengki ini namanya sifat mazmumah. Sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh Allah. Siapa yang dicela? Orang yang memiliki sifat tu dicela oleh Allah. Sama ada dia orang ada ilmu ataupun dia orang tak ada ilmu. Bila ada penyakit tadi tu, dia dibenci oleh Allah. Dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira siapa pun. Baik. Dan ada pun bahawasanya dengki itu memberi manfaat. Ia akan seterunya yang didengki, ia akan dia. Sebenarnya penyakit dengki ini memberi manfaat kepada orang yang kita dengki tadi. Ini cerita dengki yang menyalahi tadi lah. Kawan-kawan ni menggunakan nikmat-nikmat kepada jalan yang baik. Tiba-tiba dalam hati saya dengki. Mudah-mudahan hilanglah nikmat-nikmat tu. Sebenarnya penyakit dengki saya tadi menguntungkan kawan-kawan yang saya dengki tadi. Kawan-kawan ni sebenarnya beruntung. Apabila ada orang berdengki dengan kita, walhal kita membuat benda yang baik, orang dengki, kita sebenarnya mendapat keuntungan. Apa keuntungan dia? Dan tiada memberi mudarat, ia dengki akan dia. Makna dengki saya tadi tak memberikan apa-apa mudarat pun pada kawan-kawan tadi. Tak memberikan mudarat pun pada kawan-kawan tadi. Maka sebab apa? Kerana bahawasanya nikmatnya tiada hilang. Kalau Abang Man niaga, tetap perniagaan dia maju. Tak hilang pun dengan sebab saya dengki tadi. Tetap maju. Bahkan digandakan akan kebajikannya. Abang Man tadi, dia punya kebajikan dilipat kali gandakan oleh Allah. Dengan sebab apa pula tu? Jadi meningkat pula dia punya amal kebajikan. Kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya. Makna segala pahala amal ibadat saya dipindahkan masuk dalam buku akaun Abang Man.